Selamat pagi, salam sejahtera. Ini keputusan terkini daripada Istana Negara yang kini menjadi tumpuan kepada media. Laporan yang kita terima daripada Istana Negara mengatakan bahawa mula berkumpul pengamal media, mula berkumpul juga beberapa orang penting di sana. Hari ini tumpuan kita ialah siapa Perdana Menteri yang akan dilantik oleh Yang di-Pertuan Agong. Ramai orang yang sekarang ini cuba menebak, cuba meneka siapa yang akan menjadi Perdana Menteri. Walau bagaimanapun, ada satu hal yang mungkin ramai tak tahu, yaitu kuasa Yang di-Pertuan Agong melantik Perdana Menteri. Ramai yang bertanya kepada saya, mereka kata selepas parlimen tergantung kerana tiada siapa yang mempunyai majoriti muda dalam parlimen untuk PRU15 ini, mereka kata habislah dan tidak adalah kerajaan. Sebenarnya tekaan seperti itu separuh benar, kerana bagi anda semua yang belum pernah tahu adalah sebenarnya Yang di-Pertuan Agong mempunyai kuasa budi bicara untuk melantik Perdana Menteri. Sebenarnya yang terjadi ialah apabila parlimen tergantung ataupun wujud parlimen tergantung, maka semua tumpuan akan dilihat kepada Yang di-Pertuan Agong. Hari ini SPR difahamkan akan menghadap Yang di-Pertuan Agong bagi mempersembahkan dahulu keputusan rasmi PRU15 dan pemimpin politik juga dijangka menghadap baginda hari ini. Apa tujuan SPR menghantar atau mempersembahkan keputusan rasmi ini? Kerana supaya Agung dapat melihat, meneliti keputusan PRU tersebut dan mendapat taklimat daripada SPR. Selepas itu, Agung dengan kuasa budi bicara beliau akan memanggil, baginda akan memanggil semua pemimpin politik yang terlibat, terutamanya bagi mereka yang telah memenangi parlimen untuk pilihan raya pada kali ini. Dan apa yang boleh dilakukan oleh Yang di-Pertuan Agong, Yang di-Pertuan Agong mempunyai kuasa memilih Perdana Menteri walaupun tiada gabungan politik dominan atau mendapat majoriti muda selepas keputusan PRU15 diumumkan. Jadi dengan kata itu, dengan pemahaman yang mudah ialah walaupun belum ada gabungan dibentuk, walaupun belum ada persetujuan dibentuk, sebenarnya Yang di-Pertuan Agong boleh melantik Perdana Menteri mengikut budi bicara baginda. Dan mungkin baginda akan melihat kepada siapakah pakatan ataupun gabungan yang mempunyai majoriti yang terbanyak. Jadi kalau kita lihat, majoriti yang terbanyak sebenarnya datang daripada Pakatan Harapan. Jadi oleh sebab itulah aku berani katakan yang paling besar harapan menjadi Perdana Menteri dilantik atas budi bicara Yang di-Pertuan Agong ialah Anwar Ibrahim. Menurut kalau kita lihat pada kedudukan majoriti mengikut gabungan, tidak sah lagi, tidak dapat dinafikan, Anwar Ibrahim mendapat kelebihan dengan 82 kerusi berbanding Perikatan Nasional yang hanya dapat 73 kerusi. Makna kata Anwar layak menjadi Perdana Menteri. Itu pun kalau Yang di-Pertuan Agong memperkenannya. Cara Yang di-Pertuan Agong untuk mendapatkan kepastian bahawa Perdana Menteri itu layak ialah ada beberapa cara sudah pernah dilakukan sebelum ini, yang mana Agong akan memanggil satu persatu, satu demi satu ahli parlimen menghadap dan dia akan tanya lebih kurang temu duga satu persatu ahli parlimen itu siapa yang mereka akan sokong dengan SD ataupun akuan bersumpah mereka, siapakah yang mereka minat atau mahu jadi Perdana Menteri. Disinilah kita akan tahu siapa yang akan dilantik oleh Yang di-Pertuan Agong. Setelah itu, saudara-saudara sekalian, ilmu ini perlu kita ketahui. Setelah itu adalah apabila Perdana Menteri telah dilantik, selepas pelantikan Perdana Menteri dibuat, rundingan bagi mewujudkan kerajaan campuran boleh diadakan melalui pembentukan kerajaan minoriti. Maknanya, perkara pertama yang harus dilakukan rupa-rupanya bukanlah membentuk gabungan, tetapi Agong harus
melantik Perdana Menteri terlebih dahulu. Selepas ada Perdana Menteri, barulah Perdana Menteri itu akan buat rundingan bagi mewujudkan pula kerajaan campuran yang boleh diadakan melalui pembentukan kerajaan minoriti. Mengikut perkara 40 dalam kurungan 2 kurungan E, Perlembagaan Persekutuan yang di-Pertuan Agong mempunyai budi bicara melantik Perdana Menteri mengikut proses yang ditetapkan perkara 43 dalam kurungan 2 kurungan E tanpa terikat dengan mana-mana konvensyen negara luar termasuklah Westminster. Perdana Menteri yang dipilih oleh Yang di-Pertuan Agong, jika tiada gabungan politik yang dominan, boleh diuji sama ada mampu mendapat kepercayaan majoriti ahli Dewan Rakyat selepas dilantik. Kepercayaan itu boleh dibuktikan sama ada melalui proses undi percaya di Parlimen dengan jumlah sokongan akuan bersumpah atau kaedah lain yang boleh memuaskan hati baginda. Ia melainkan tiada usul tidak percaya dikemukakan oleh mana-mana ahli Dewan Rakyat kepada Perdana Menteri. Apa yang pasti, apa yang rakyat harapkan untuk tempoh 5 tahun akan datang, Malaysia dipimpin Perdana Menteri dan sebuah pentadbiran oleh kerajaan yang berupaya mengharungi pelbagai cabaran mendatang. Pembentukan kerajaan yang stabil bakal mentadbir negara terutama menghadapi ribut ekonomi yang sedang melanda kita sekalian. Jadi itulah dia saudara-saudara sekalian, ramai yang bertanya, apakah Perdana Menteri kita datang daripada Pakatan Harapan yaitu Anwar Ibrahim? Kalau mengikut kepada jumlah kerusi yang dimenangi, memang semestinya Anwar Ibrahim ialah pilihan utama menjadi Perdana Menteri oleh Yang di-Pertuan Agong. Jadi sekarang ini kedudukan di Istana Negara. Keadaan terkini di Istana Negara adalah kita jangkakan Anwar Ibrahim akan menghadap Yang di-Pertuan Agong bagi mempersembahkan senarai sokongan yang beliau miliki. Dan untuk kamu semua yang tidak tahu, kalau berlaku parlimen tergantung, tidak akan susah sebenarnya, kerana Yang di-Pertuan Agong mempunyai kuasa budi bicara untuk memilih Perdana Menteri walaupun tiada gabungan politik dominan atau mendapat majoriti mudah selepas keputusan PRU 15 dengan secara rasmi diumumkan. Ini semua menurut pemerhati politik, rundingan bagi membentuk kerajaan campuran boleh berlaku sebelum atau selepas Seri Paduka Baginda melantik seorang ahli Dewan Rakyat yang pada hemat Baginda mungkin mendapat undi kepercayaan majoriti ahli parlimen. Kejayaan rundingan itu bergantung kepada kewibawaan pemimpin untuk membentuk kerajaan gabungan yang kukuh dan stabil. Selepas pelantikan Perdana Menteri dibuat, barulah rundingan bagi mewujudkan kerajaan campuran boleh diadakan melalui pembentukan kerajaan minoriti. Itulah dia saudara-saudara sekalian, kedudukan terkini di Istana Negara yang difahamkan Anwar akan menghadap sebentar lagi. Itu laporan yang Anwar kata dia mau menghadap. Kita tidak pasti siapa sebenarnya yang akan dilantik oleh Agong. Semoga pilihan Agong adalah yang terbaik untuk Malaysia. Daulat Tuanku, kita jumpa lagi. Bye-bye.